tajaan tadi saya ada sebut dah awal-awal tadi tu. Okay. Kalau saya punya masa saya master hari tu saya mohon my brand my brand yang kerajaan punya tu, alhamdulillah dia tolong bayarkan yuran sajalah. Dia bayarkan yuran. Jadi yuran tu lepas. Kemudian masa PhD saya dapat tawaran yang dipropos oleh supervisor saya untuk mohon skim Zamalah. Skim Zamalah yang kategori Yayasan Chancellor. Jadi selepas berlakunya interview 2 kali 2 proses, alhamdulillah diterima. Dan antara yang saya dapat adalah yuran pengajian dibayar dan mendapat allowance tiap-tiap bulan 3,500. Dia ada skim Zamalah yang dia hanya bayar ikut yang rendah sikit, dia hanya bayar yuran saja. Tapi saya dapat allowance sekali. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Tak boleh bekerja, kena fokus pada ni dan kena capai KPI yang telah ditetapkan dari sudut artikel dan juga pattern sebagainya lah. Dan saya rasa ini juga adalah perkara yang penting untuk mereka yang sama belajar. Berkenaan dengan kewangan ini adalah satu bebanan jugalah. Kena pula kita di zaman yang kita panggil ekonomi yang kita tahu sebagaimana yang kita maklumlah waktu tajaan tu Dr. Full student tak bekerja ke? Tak bekerja, kuliah malam-malam je. Kerja tak ada lah, tak bekerja Dia kaedah kalau kita nak cari tajaan ni saya tak pasti my brand ada lagi ke tak. Kalau PhD dah tak ada dah. My brand untuk yang PhD dah tak ada dah. Master pun saya rasa tak ada, my brand dah ditamatkan kat silap saya lah. Jadi di antara yang boleh kita buat adalah kalau kita seorang cikgu, dia ada skim dia yang dinamakan tawaran hadiah latihan persekutuan HLP, hadiah latihan persekutuan separuh masa ni. Untuk siapa yang nak sambung PhD, master pun ada. Saya sharekan link dia. Jadi siapa kalau kalangan kita cikgu, guru kan, dia boleh untuk mohonlah Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Biasanya dia ada syarat-syarat dia. Kita dalam sah jawatan, lepas tu kita punya prestasi 85%, konsisten dan selama beberapa tahun. Kemudian dia ada syarat-syarat dia. Itu kalau yang guru. Kalau kita yang contoh kalau kita yang dah master, kita boleh kerja dulu, cuba dapatkan kerja kalau dapat pensyarah. Dalam orang yang kerja pensyarah, dia sebagai master, dia boleh juga dan dia boleh juga sambung belajar tapi dengan keizinan dekan ataupun pihak yang bertanggungjawab lah. Sebab setiap universiti dia nak upgrade dia punya KPI dia, salah satunya mestilah kalangan staf akademiknya yang status PhD tu capai. Tapi tak bolehlah semua sama belajar, nanti tak ada orang pula yang nak mengajar, tak ada orang pula nak buat kerja. Jadi biasanya dia akan buat rotation. Maka di situ apabila geran telah dibuka tajaan kepada mereka yang nak sambung belajar kalangan pensyarah-pensyarah muda atau pensyarah-pensyarah yang master ni, maka masing-masing akan mohon dan dekan akan luluskan. Maka di situ yang akan dapat tajaan. Salah satu lagi lah. Yang ketiganya kita boleh cari jugalah mana-mana tempat yang ada tawarkan tajaan-tajaan, tapi biasanya institusi, syarikat company ataupun mana-mana tempat yang ada tawarkan tajaan-tajaan tadi tu melihat kepada keperluan mereka, bidang apa, keperluannya apa. Jadi kalau kena dengan kita punya laluan yang kita nak buat kajian tadi tu dan juga kelaikan kita boleh mohon, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu di antaranya lah, Okay, baik tu ada letak syarat lah. Syarat buat di IIUM ni rasanya PhD ada juga tapi dia baca agama. Ni ada. Jadi macam Sarah Plus ada buat. Okey lah, boleh mohon lah kalau siapa yang layak dan memang kena follow lah. Dan biasanya bila ada tajaan ni dia akan tengok progress kita. Kalau sampai kita tak capai pemarkahan yang dikendaki, mungkin boleh tamat tajaan tadi tu sebab dia bagi duit pada kita lah. Itu biasa. Dia macam konsep macam kalau dah selepas kita dah buat PhD, kalau kita buat geran-geran pembiayaan, maka dia akan bagikan satu jumlah amount untuk kita punya penyelidikan. Dia minta kita buat kita punya milestone kita, perancangan kita dalam tempoh 2 tahun ke 3 tahun ke,
dan dia akan kita kena bentang dan kita akan tetap progress kita lah. Kalau ni maka dia akan teruskan, kalau tak dia akan stop. Itu di antara. Jadi kita kena semua. Jadi benda tadi tu ada, cuma benda ni mungkin tak tersebar secara umum sangatlah sebab biasanya dia akan tersebar kalangan yang berkaitan. Contoh kalau dalam guru-guru dan sebagainya, PTPTN. Kalau memang tak ada laluan yang lain, paksa meminjam. Tapi PTPTN pun dia ada, dia punya macam rebate dia kan. Kalau siapa yang cemerlang sebagainya, boleh dapat peratusan rebate lah. Tapi kalau apa namanya, kalau yang meminjam ni, nanti dia kena teruskan lah untuk bayar pinjaman tadi tu. Itu di antara perkara yang penting lah. Tapi apa pun kalau kita nak menyambung tadi tu dalam ukuran kewangan, kita ukur dulu kewangan kita, komitmen kita, dan kita cuba survey dulu laluan-laluan yang kita boleh dapat tajan. Tak semestinya kita mesti sama belajar terus. Mungkin juga macam tadi, kaedahnya kita bekerja dulu, di samping itu kita sama belajar. Kalau kita tak ada tajan yang fully sponsor, scholarship tadi tu. Dan juga zaman sekarang ni, bila kita panggil zaman teknologi online ni, kalau kita tak bekerja secara terikat dengan waktu kerja 8 hingga 5 pagi, kita sebenarnya boleh ada inisiatif kita jana pendapatan secara online. Dengan kita jual bisnes, itu secara tak langsung lah. Itu secara yang tak langsung. Zaman sekarang ni walaupun ada himpitan sesuatu, tapi ada di sana yang diperluaskan. Jadi mungkin ada himpitan dari sudut ni, tapi ruangan bisnes secara online terbuka. Jadi kita kena boleh seimbangkan tadi. Jadi itu di antaranya lah. Sebab pada saya jangan sampai kita terbeban, sampai kita hutang yang banyak, kerana dia akan menjadi bebanan liability pada kita. Dan kalau ikut pada sekarang ni, saya lebih prefer kalau orang yang biasa, dia tidak sambung tanpa ada jaminan kerja lah. Melainkan kalau dia memang nak kerja sendiri, bisnes. Sebab peluang pekerjaan ni sangat mencabar. Jadi potensi tadi tu, kalau kita nak kerja government, pejabat awam, kalau kita dah above 30 tahun, dia dah jadi peluang semakin tipis. Kalau dah sampai 40 dan ke atas, rasa lagi susah. Kerana kalau kerja government, dia memerlukan kalau boleh 25 tahun. Dan kalau boleh dapat 30 tahun pencen wajib, untuk sampai 60 tu lagi baik. Tapi apapun kita yang merancang kita punya hala tuju sebagai hidup, kita nak industri, academician, government, ataupun kita nak businessman, ataupun kita nak buat sendirian, itu tak ada masalah, bergantung kepada bagaimana cara dia untuk profit dia tadi tu dalam sebagai hidup, tak ada masalah. Melihat kepada background dia punya keluarga, kemahiran yang dia ada, jaringan komuniti dan kenalan yang dia ada kan. Jadi benda-benda tadi tu boleh lah. Tetapi kalau nak sambung belajar ni secara umumnya tak ada masalah sesiapa saja. Secara tak langsung, kalau dia bukan bekerja di peringkat akademik pun, dia sambung belajar dengan penganugerahan title tadi tu, dia boleh gunakan untuk ruang-ruang dakwah. Selain daripada itu, dia sendiri bila kita paksa push diri kita belajar, sebenarnya kita belajar. Berbanding kalau kita tidak push, dia kadang-kadang ada macam gitulah. Okey, baik, kita ada masa sikit lagi. Ada siapa nak share yang dia punya praktis tu berdasarkan proposal poin-poin tadi tu yang nak buat? Boleh? Siapa ada? Ada ke? Untuk kita punya yang terakhir ni, berdasarkan praktis tadi tu, poin-poin yang telah saya pun dah buatkan template secara poin-poin tadi tu, mana yang apa yang mudah. Okay. Ada ke nak volunteer? Kalau tak ada volunteer ni, tak tahu nak tengok siapa punya ni. Kan Sila. Tak apa, tak ada masalah. Ni saya sambil drive ni, draft. Bukan kita panggil yang realnya. Dan sebab buat praktis. Yang lain-lain kalau ada nak kongsi ke apa, ataupun yang dah ada dia punya perkongsian, macam tadi ada Ustaz
share kita, Ustaz Roshimi kita dia dah sampai semester 4, apa boleh dikongsikan, ataupun Puan Cik Nurizati kita pun dah tahap PhD kan. Cuma semester 1 ni yang nak kerja untuk defend proposal. Okay, ataupun perbincangan lah. Kalau ada apa-apa lagi yang berkaitan dengan kita punya bengkel tulis siap proposal ni, kalau ada lagi apa lagi keduruan yang boleh kita kongsikan bersama untuk kita bincang, silakan. Nanti habis program ni, sebagaimana saya sebutkan tadi tu, saya akan recorded slide yang bentang tadi dan juga slide-slide tambahan yang boleh membantu, serta e-books motivasi untuk penulisan. Okey, silakan Ustaz Zaid kita. Ada masalah banyak Ustaz Zaid nak bincang, nak cakap dekat mikrofon pun boleh. Kan, boleh je. Tak payah menulis, boleh tulis. Silakan Ustaz Zaid, cakap dengan mikrofon ke pun boleh, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau master coursework dia ada pointer setiap semester. Kalau full research dia ada pointer tak untuk setiap semester? Itu soalannya. Okey, kalau fully research tak ada pointer lah, dia terus kepada research kita. Sebabnya kalau pihak penaja dia nak tengok pointer setiap semester tu, macam mana kalau untuk full research? Kalau penaja untuk fully research tu, kita kena bentangkan kita punya improvement daripada SB kita, bab-bab yang telah kita buat. Berdasarkan kalau penaja tu minta kita bentang daripada awal, mungkin kita bentangkan milestone kita ataupun follow chart kita kan, milestone kita tadi tu. Maka berdasarkan kepada masa terkini tu kita dah capai mana, dan kita minta SB kita approve kan daripada bab kita tadi tu, apa yang telah kita buat. Maksudnya setiap semester tu kita tunjuk progres kepada pihak penaja tu dari segi penulisan je lah. Tak perlu tu sebab tak ada pointer. Sebab tak ada pointer. Kena tanya penaja tadi. Ada penaja yang disediakan borang dan diminta kita tapek kepilkan apa kita punya dokumen semasa. Macam Yayasan Zamala, setiap kali 6 bulan dia panggil interview semula yang dapat tu. Maka kita kena bentang secara slide show-nya, secara apa hasil dia. Maka tengok kepada apa proses yang diminta oleh penaja tadi itulah. Okey. Okey, zaman sekarang ni ada beberapa universiti yang telah tawarkan coursework master saya tak pasti, itu Ura UKM nak tawarkan juga. Saya tengok UKM dah ada coursework master. Cuma coursework master ni sebenarnya kita anggap sebagai satu bantuan lah sebab isu dia bila sama master ni orang yang fully research ataupun mismod coursework dengan research ni, kadang-kadang ada yang tak dapat habiskan. Macam-macam lah faktor dia, macam-macam. Sebab macam saya sebutkan tadi tu, bila kita dah pasca siswazah ni, kita macam-macam komitmen. Maka di antara perkara yang dibantu universiti tapi dah telah capai tahap yang telah digunakan oleh ni, maka ada coursework tadi tu, walaupun dia lebih mudah, dia penat sikit lah, dia kena banyak buat assignment, tetapi dia lebih mudah sebenarnya kalau nak banding dengan fully research. Fully research ni macam santai, bukan sebenarnya santai, kita yang santai. Sebenarnya masa yang banyak tu sebenarnya adalah untuk kita buat kajian. Ustaz Roshmi, ada apa-apa nak kongsi? Silakan. Doktor? Ada apa-apa nak kongsi ke? Kalau tak ada orang volunteer, boleh Ana tunjukkan kot. Boleh. Tak sempat habis semua. Yang Ustaz Rashimi punya sedia ada pun tak apa. Ataupun yang second PhD pun boleh. boleh. InsyaAllah. Yang ada. Boleh, kita nak ambil manfaat daripada Ustaz juga ni. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Ana present ke? Nak tengok komen doktor. Present. Sama-sama kita ambil manfaat insyaAllah. Ni ke? Boleh nampak ke doktor? Okey, nampak. Jadi nak minta komentar doktor lah macam mana?
untuk kemas kini lagi. Itulah Ustaz Syarimi petang tu tak apa, beritahu poin-poin sikit apa yang kita nak dapat dia kan. Oh ya. Kaitan tajuk. Cuma Ana slide tu Ana terlupa nak tukar tadi. Yang kedua tu dependent kan. Tapi tak apalah. Nanti Ana ubah balik. Ya, okay, baik. Tajuknya cadangan lah kan. Ini pembangunan standard kurikulum sintaksis Arab berdasarkan Common European Framework of Reference CFR. Cuma limitasi tu di IPTS swasta Islam di Malaysia. Cuma nak buat tajuk tu. Mungkin doktor ada pandangan. Kemudian IV sintaksis Arab lah, khusus kepada Nahwu Arab. Dependent CFR. Kemudian skop kajian limitasi tu di IPTS swasta Islam di Malaysia. Kemudian berkaitan dengan sintaksis Arab ni, tiada garis panduan yang berkesan dan sistematik untuk integrasikan CFR dan pendidikan bahasa Arab. Kenapa digunakan CFR ni? Dia memang standard antarabangsa untuk pengukuran bahasa. Ada lagi yang standard lain, cuma CFR ni dijadikan standard di bawah KPM dan KPT ataupun secara khususnya MQA. Kemudian di IPTS, kenapa di IPTS dia ada di bawah pengurusan MQA juga. Cuma ini sebagai peringkat awal untuk bahasa Arab khususnya di IPTS. Kemudian kenapa nak gunakan pembangunan ni, standard ni supaya pengukuran tahap penguasaan pelajar khususnya bahasa Arab ni lebih sistematik, ada tahap pengukuran dia. Dan CFR ni adalah standard yang lebih menyeluruh untuk semua bahasa, dan sekarang ni telah digunakan untuk bahasa Inggeris lah di sekolah-sekolah. Kemudian populasi dan bilangan pelajar semasa statistik tahap penguasaan semasa pelajar lah. Itu yang jadi limitasi. Okay. Doktor ada macam mana pandangan doktor? Secara yang kalau orang nak tanya pun, contoh IPTS tu berapa banyak IPTS, maksudnya seluruh Malaysia ke ataupun ada beberapa sampel IPTS yang akan dipilih nanti? Kalau ikutkan dikhususkan kat sini IPTS Islam. IPTS Islam ni ada beberapa maksudnya kolej universiti. Kolej universiti saja, kolej universiti Islam. Antaranya KUIPS, KUIS. Kolej universiti lah statusnya. Okay. Ya. Nanti maksudnya dalam Ustaz punya limitasi yang bertulis tu, Ustaz kena nyatakan tu skop limitasi tu siapa, dan kalau Ustaz senaraikan kolej-kolej tu. Macam saya punya PhD, saya buat di perbankan Islam, saya senaraikan berapa perbankan Islam semasa yang ada, kan? Di situ memang kesemua kita nak buat memang kita kena pergilah. Sebab Ustaz punya PhD lagi banyak, lagi mantap. Tak ada masalah, dia tak timbul isu kalau PhD banyak sangat, tak timbul. Kalau master mungkin dia timbul. Kan itu di antara. Jadi cuma tajuk tu tak ada masalah, cuma kalau Ustaz nak lebih terperinci, Ustaz letaklah. Itu je yang letak tu limitasi tadi tu. Sebab kadang-kadang PhD dia tak perlu tajuk yang secara spesifik terhad, kerana dia memang bersifat menyeluruh.
Kan eh? Ya. Cuma dalam kita punya penulisan nanti itu baru nyatakan, tak ada masalah. Okey. Oh. Maksudnya dalam bawah kajian baru nyatakan lah. Boleh tak salah. Islam tadi. Okey. Okey, Ustaz, yang seterusnya Ustaz punya tu output dia pembangunan ni lah kan? Ya. Okey. Dia penggunaan standard kurikulum ni. Okey. Tengok Ustaz yang slide seterusnya tu. Yang ni Oh, Yang tu ni. dah siap semua dah tu. Dok lagi ni. Ni. Ni pun tak menyeluruh lagi ni. Tak apa. Yelah, sebab masa kita sikit. Dia kita panggil ni ya. Praktis. Okey. Dalam masalah kajian tiada kerangka framework khusus untuk mengukur kemampuan berbahasa. Ini jadi masalah utama lah. Kemudian graduan pendidikan bahasa Arab masih mengalami kesulitan membina ayat jumlah ismiah dan yang khabarnya jumlah ismiah. Ada lagi cuma nak boleh tak dulu. Yelah. Tak apa. Sebab dia sempit. Okey, tak apa. Jadi soalan kajiannya apakah standard kurikulum sintaksis Arab di IPTS Islam ni? Jadi objektif dia mengenal pasti standard kurikulum sintaksis Arab di IPTS Islam Malaysia. Kemudian yang kedua soalan kajian bagaimanakah proses pengukuran tahap penguasaan bahasa Arab pelajar di IPTS Bahasa. Objektif dia menganalisa kriteria kecakapan berbahasa pelajar. Akhir sekali, soalan kajian bagaimana kerangka kesan dan sistematik untuk mengintegrasikan CFR dengan pendidikan bahasa Arab, khususnya dalam sintaksis. Yang seterusnya, objektif dia membina kerangka yang berkesan dan sistematik untuk mengintegrasikan CFR dalam pendidikan bahasa Arab. Yang signifikan ni tak jelas lagi. Okey, tak apa. Tak ada salah. Okey. Okey, dari sudut kita panggil mantap Ustaz punya ni, sebab Ustaz punya dapatan kajian tu memang latest punya data tu. Kan nombor 1, nombor 2 tu. Tak salah. Cuma Ustaz nanti masa buat PhD Ustaz akan buat 3 objektif ke atau Ustaz akan buat berapa objektif nanti? Setakat ni nak tengok 3 objektif ni lah. Tapi kalau doktor ada cadangan lagi, tadi doktor kata PhD ni dia kena lebih lagi kan. Kalau PhD, kalau dia nak lebih lagi pun boleh. Contoh kan, macam ni, Ustaz punya pembangunan standard kurikulum sintaksis Arab berdasarkan common inilah, CEFR ni kan. Jadi di sini Ustaz punya objektif hanya sekitar kurikulum sintaksis Arab. Ustaz belum lagi nak menonjolkan apa itu CEFR dan kenapa ia penting untuk distandardkan mengikut CEFR. Jadi di situ boleh letakkan selepas daripada objektif pertama tu objektif yang ketiga ke apa sebab daripada kita nak kaji dulu sintaksis Arab di IPTS Islam, kemudian kita membentangkan pula menganalisis kriteria kecakapan tadi, itulah punca masalah dia, dan baru kita bentang kepada CFR. Kemudian barulah analisis macam mana kita nak standardkan ikut CFR. Sebab orang tak kenal lagi apa itu CFR tu. Jadi di situ kita panggil ada benda yang lag tadi tu, tiba-tiba bila bentang macam ni, asal tiba CFR tadi. Kan Ustaz kena proof dulu. Dia punya kita panggil CFR tu apa dan boleh potensi dia tadi itulah. Maksudnya dia akan jadi objektif yang ketiga ketiga lah, ketiga pun boleh. Jadi CFR tu Ustaz boleh bentangkan satu, ialah dalam tu apa itu CFR dan kenapa Ustaz boleh bawa tempat lain yang meletakkan berdasarkan CFR ni standard. Kemudian di situlah barulah kita nak implement tadi tu dengan pembangunan tadi tu. Kalau tidak kita Ustaz buat yang ketiga tu nanti berbincangan tentang CFR tu terlampau sedikit, sedangkan yang terakhir tu adalah kita nak show idea kita. Barulah nampak tadi. Tapi tak apa, sebab kita buat minimal 3 tak apa, okey je. Sebab memang tak 3 je ni. Okey. Macam ni lah, macam kita panggil
bila Malaysia nak laksanakan pemindahan daripada Tashengo kepada Arfit kan, dia Malaysia kena proofkan dulu Arfit tu, barulah tak jadi pertikaian kan. Kan sekarang ni jadi pertikaian sebab Arfit ni kadang-kadang kena undur balik lah apa sebagainya kan. Orang pun jadi gitu. Jadi benda dah sedia ada dan kita nak buat benda baru untuk compare dan supaya sama ada digantikan ataupun disandarkan. Jadi benda yang kedua itu adalah kita kena bentangkan juga supaya barulah kita panggil last sekali bagaimana yang sedia ada tu kita nak sama ada ganti ataupun kita sandarkan kepada yang baru tadi tu. Dari sudut perbincangan bab macam mana dah? Kalau contoh objektif pertama ni dalam bab 2 kan? Biasa standardnya macam tu lah. Jadi kalau macam tu, bab pertama kau masuk bab 2, bab 2 masuk bab 3 gitulah. Cuma yang kita panggil bila objektif kita yang menganalisis itu, maka di situlah kita punya penekanan lebih kepada metodologi kerana kita nak analisis. Yang ni kita nak kenal pasti ataupun yang lepas tu yang CFR tu kita nak mengkaji ataupun nak menjelaskan dia punya taxonomy dia lah. Maka itu lebih kepada literature banyak. Kan tapi bila nak menganalisis ni itu yang kita panggil lebih kepada metodologi, itu yang paling kritikal lah. Tak ada masalah. Maksudnya kalau letakkan objektif berkaitan dengan penjelasan CFR tadi, dia ceritakan dalam bab 2 lah. Bab 1 tu taksiran kan, sintaksis tu bab 3 lah. Itu jadi objektif yang kedua lah. Kan, yang CFR. CFR tu objektif kedua lah. Sebab dia masih lagi di peringkat kita baru nak tahu, nak kena pasti. Yang ni kena pasti, yang tu kita menjelaskan atau mengkaji kan Yang analisis ni kita dah naik satu lagi tahap. Kan. Melissa ni dah jadi bab 3 metodologi dah. Sebab ustaz punya last kali nak membangunkan standard kan. Memang kena last tu kena ada pembangunan standard lah. Melainkan kalau ada orang buat dia reduce sikit lagi, dia kurangkan sikit, dia tidak membangunkan standard, dia cuma menganalisis taksiran berdasarkan komen tu, tu barulah last kali analisis dengan CFR tadi tu. Tapi dia tidak membangunkan model lah ataupun model ataupun modul macam ustaz nak membangunkan kerangka standard kurikulum panduan ke apa. Itu adalah yang lebih ni lah, lebih besar sikit lah. Boleh ustaz? Ya baik. Itu juga. Itu saja, okey boleh. Cantik tu nampak dah. Yang lain tak sempat. Biasa 10-15 minit lah sempat, itu pun kita bangun praktis. Tapi template macam ni kalau ada manfaat boleh simpan, nanti siapa-siapa yang kalau baru nak buat research sebagainya boleh ni lah. Ataupun sebenarnya template macam ni kita boleh bentang dekat kita punya SB, sebab SB kita macam yang disebutkan lah, dia bukan ada masa nak baca ni. Betul. Kan? Kena ingat examiner masa Viva dia memang baca satu persatu sebab examiner dibayar setiap satu tesis tu, sebab tu memang dia akan baca satu persatu. Kadang-kadang kita bentang Viva 15 minit je, 30 minit dia dah siap pada dia 10 dah benda nak tegur. Kita bentang tu nak tengok benda ni memang kita buat sendiri, bukan kita copy and paste suruh orang-orang. Itu je. Benda dalam tesis semua dah ada dah tanda dah. Jadi memang dia dibayar. Lain macam SB kita, dia dengan komitmen banyak, dia akan tengok sikit-sikit. Dia akan baca juga tapi tengok sikit-sikit. Tapi bila kita ringkaskan, akan membantu dia dah. Okey, terima kasih Ustaz Hashimi. InsyaAllah tu. Dah lama dah tu. Bakal doktor insyaAllah. Tadi tu okey, Zuhaili cuma tadi yang tak sempat tu metodologi tu, ingat lepas ni kot nak minta bantuan doktor untuk tengok kan. Metodologi. Jadi untuk metodologi tu kita kena decide dulu kita nak guna apa. Lepas tu barulah kita boleh bantu untuk nak sesuaikan dulu. Sebab kadang-kadang dia ada satu sampel case yang guna kualitatif pun boleh, kuantitatif pun boleh. Contoh kan, macam ada student bawah saya, dia buat awareness of halal certificate apa dengan entrepreneurship Muslim kan. Sama ada kita nak tengok kecanaan pengusaha Islam terhadap sijil halal, dia boleh kaji pada kualitatif berdasarkan laporan-laporan JAKIM pun boleh.
ataupun dia nak kaji menerusi kuantitatif, menerusi soal selidik terhadap peniaga-peniaga muslim memulih. Sebabkan itulah kita yang kena tentukan data tu kita nak dapat macam mana dan bagaimana kaedah dia tadi tu. Okey. Okey, baik, Ustaz Zuhelmi Aziz Ustaz Zuhelmi Aziz boleh? Okey, Ustaz Zuhelmi Aziz, tajuk yang dicadangkan untuk cadangan dia lah awal ni kata analisis model kebajikan OKU di zaman Osmania dan potensi pelaksanaan di negeri Melaka. Tajuk ni general dia okey, umum. Cuma dia akan timbul satu pertanyaan lah mungkin di sana Ustaz Zuhelmi kena bentangkan apakah model kebajikan OKU di zaman Osmania. Setakat ni ada dapatan ke tentang model kebajikan OKU tu secara modelnya tadi tu? Saya boleh share sikit. Setakat yang saya dapat tengok dana wakaf hospital. Oh, kalau dana wakaf hospital itu lebih spesifik. Kalau Ustaz tulis analisis model kebajikan OKU itu terlampau luas. Jadi dia tak mencapai, melainkan memang ada model kebajikan OKU tu berdasarkan data lepas, inilah model dia dan pecahan macam mana, barulah. Kalau sekadar dana wakaf tadi tu kan Ustaz kena bawakan idea yang bersifat dana wakaf tadi tu hospital. Tu di antaranya lah Dan kalau kita panggil potensi pelaksanaan dia di negeri Melaka, kalau Ustaz nak kaitkan implement dia dengan kita panggil di tempat kita ni macam dialah maksud potensi untuk diimplementkan, maksudnya Ustaz dalam kajian Ustaz kena kaitkan sekali pihak mana yang berkaitan dalam nak menjayakan hal ini. Terima kasih banyak doktor. Okey. Ataupun Ustaz lebih bersifat tidak perlu limitasi pada tempat. Ustaz dia bukan maksudnya ini. Ada benda yang kita boleh limitasi pada tempat kerana kita nak dapatkan populasi sampling dia tadi tu, macam Ustaz Rashimi tadi tu, kerana dia nak melihat kepada masalah penguasaan bahasa Arab yang sedia ada ni, maka dia nak dapatkan populasi daripada pelajar-pelajar IPTS tadi tu. Kan di situlah dia nak membenarkan akan masalah tersebut dengan populasi. Kalau yang bersifat idea, ini bersifat idea nama dia sebab kita mengambil benda yang kita korek kita panggil khazanah yang lama, kemudian kita nak membawa idea tadi tu, kita nak bawa perbaharuan pada zaman kita yang mana ada perubahan zaman, ini bersifat idea. Maka benda yang Ustaz boleh kaji adalah yang dinamakan tahap idea. Makna kata analisis model wakaf hospital di zaman Osmania dan ini secara spontan analisis model wakaf hospital di zaman Osmania dan pelaksanaan dia di masa kini. Dia lebih nak bersifat idea kerana kita bukan nak implement terus. Kalau kita panggil potensi pelaksanaan di negeri Melaka, Ustaz kena bincang pula bidang kuasa wakaf satu, bidang kuasa hospital satu, kan? Dan mana daripada mana populasi Melaka dia kena ada berapa kan macam hospital, berapa populasi jarak, berapa hospital dibangunkan atas fasiliti, itu dia akan jadi lebih mendalam, rumit. Kalau ini bersifat lebih idea, kerana kita baru nak kita nak bawa idea khazanah lama, nak menunjukkan dia realiti pelaksanaan pada masa kini. Kenapa dulu dah ada sekarang tak ada? Kan, maka di situlah kita hanya menjawab akan kekangan-kekangan yang berlaku sekarang ni dan kita cuba buka minda untuk dilaksanakan. Adapun macam Ustaz Rashimi tadi tu, CEFR tu telah dilaksanakan kat tempat lain. Cuma nak diimplementkan ke tempat institut college tadi tu. Maka dia telah ada dan kita nak terus implementkan tadi tu. Itulah beza dia. Jadi kalau kita punya kajian ni biasanya kalau tahap master idea, dia masih lagi tahap namanya tahap idea. Dia tahap idea tadi tu. Kita bawa khazanah lama ataupun khazanah daripada orang yang ada authority dalam bidang tersebut, kita nak cuba tengok realiti masa kini. Macam ada seorang, kenal tak Ustaz Ustaz Najuddin Razak, dia buat konsep syura dari sudut pemikiran Dr. Ahmad Raisuni dan perbandingannya dengan pengamalan demokrasi di Malaysia.
Dia bukan boleh implement terus. Cuma dia nak bawa satu idea tadi tu. Beza. Okay, tapi tak ada masalah. Cuma Ustaz kena perhalusi. Kalau kita punya tajuk, kita sebut model, modul, teori, kita kena bawa benda tu sumber daripada mana yang tu. Kalau tak, dia tidak boleh dinamakan model. Mereka kalau hospital wakaf situ tu, itu nama model. Memang ada. Jadi kita kena bentangkan dulu bagaimana pada bab kita yang kedua nanti model wakaf hospital yang berlaku zaman Osmaniyah tadi tu. Dan sebagainya. Okey, cantik. Terima kasih banyak doktor. Sama. Nanti kalau ada template tu boleh gunalah ustaz ke sesiapa pun. Yang siapa dah buat boleh guna template tu, letak point-point, kembangkan. Nanti lama-lama dia nampak. Sebab yang paling penting sekali kita ada point-point dulu dan pastikan point-point yang perlu ada sumber kita dapat sumber dulu, lepas tu baru kita kembang insya-Allah. Kan baik. Okay, Ustaz Zaid, doktor kalau master full research penulisan setiap bab tesis tu ada due date setiap semester ke? Contoh kalau dalam due date dia sebenarnya tak ada due date setiap bab. Contoh kita dapat 6 semester ataupun kita dapat 6 semester 3 tahun dah. 6 semester 3 tahun untuk kita GOT. Maka kita sendiri yang kena pandai-pandai susun jadual kita dalam milestone kita tadi tu. Yang bersesuaian. Contoh kalau bab yang kedua ataupun objektif yang hanya bersifat apa, yang mana lebih kepada literature review, biasanya dia tak lama. Dia tak perlu lama sebab bahan dah ada, just kita kena kumpul, kita kena ni. Yang akan jadi lama adalah kita nak collect data baru dan analisis. Contoh kan, macam tadi dalam bab Ustaz Rashimi nak mendapatkan populasi pelajar di College University tadi yang terlibat. Kalau ada berapa? 5. Tu yang makan masa 5 tu. 5 dia kena dapat data dulu. Kemudian dia kena analisis data dan baru dia kena keluarkan data. Dia tak ada. Dia penting atas penjaduan kita sendiri yang letakkan berdasarkan tahap kesusahan sesuatu bab tadi tu. Sebab setiap bab tak sama. Dia paling susah adalah pada proses di lapangan. Kerana kekangan lah, kita nak jumpa student, nak jumpa responden, kita nak kena explain sebagainya dan kita nak collect data. Itu di antara yang paling susah lah. Jadi benda yang bersifat literature review pada dapatan asas dah ada, kita cuba percepatkan. Supaya kita boleh extend, kita boleh set masa yang lebih tadi tu. Satu untuk tulis artikel, satu lagi masa untuk kita nak analisis data yang data barulah. Itu paling penting. Dia sebenarnya supervisor ni dia ada 2 pesen. Satu supervisor dia serah pada kita. Dia akan push kita bila last minute lah. Satu lagi ada supervisor yang rajin, mungkin dia komitmen lebih pada ni, dia akan tanya aja. Tapi macam yang saya sebutkan, asasnya kita kena yang mulakan dulu sebelum supervisor. Sebab bila supervisor tu banyak kali tanya kita, sebenarnya bukan maksud supervisor tu bagus. Maksudnya supervisor tu telah melihat kita ni kurang harapan. Jadi dia terpaksa push. Jadi kalau student tadi tu bagus, kan supervisor ni dia hanya akan tolong mengesahkan, bantu saja. Tu kita panggil lah. Sebab apa? Sebab ini adalah kajian kita. Supervisor bukan rakan kajian, dia adalah penyelia. Tu kena beza tu. Kadang-kadang orang kata supervisor tak panggil pun, supervisor bukan rakan kajian, dia adalah penyelia yang kaji kita. Sebab itu setiap kali kita jumpa supervisor, kita propose kita punya bab. Kadang-kadang supervisor tanya kenapa gini tak buat gini, kita jangan aja, kita pun bentangkan kenapa kita buat gini. Sebab kita yang 100% dalam kita punya research tadi tu, kita yang tahu. Jadi kemudian kita bincang, discuss, last sekali barulah kita tengok. Kalau supervisor kata okey boleh teruskan, saya rasa tak boleh juga, memang tak betul, maka kalau last sekali tak boleh, maka barulah kita tadi tu. Sebenarnya atas diri sendiri sebenarnya. Tetapi kita supervisor dia suka kalau kita tanya dalam keadaan ada something. Bukan tanya dalam keadaan zero lah. Sebab zaman sekarang ni kita panggil higher education adalah lebih kepada latihan kendiri. Benda-benda basic sepatutnya kita boleh search sendiri, dia punya apa nak selesaikan masalah dia. Tapi kalau benda yang memang memerlukan tu, barulah dia tadi tu. Baik. Cuma daripada satu bab ke satu bab memang memerlukan kepada improvement daripada supervisor. Itu yang lebih baik. Kalau tak nanti akan berlaku masalah. Macam tadi saya sebutkan tak perlu accept 100%. Kita defend dulu. Start kali jumpa supervisor, kita defend dulu kenapa kita buat gini. Discuss. Kita discuss. Kalau discuss.
Last sekali lepas kita discuss dengan dia apa dia punya hasil dia, conclusion dia, maka itulah yang kita akan progress. Kalau kita tak ikut sedangkan supervisor ni memang kita tengok ada masalah, bukan kita fail. Kita dilihat kita tak boleh nak hantar Viva lah, sebab untuk kita menghantar Viva perlu kepada pengesahan supervisor. Supervisor itu yang akan mengesahkan kita telah layak siap tesis untuk di Viva. Dari sudut motivasi awal, kita ingat apabila kita telah Viva bermaksud kita telah berjaya. Walaupun bila Viva tu kita ada major correction. Ingat once bila kita dah Viva, sebenarnya kita dah berjaya. Walaupun kita ada major correction. Kerana apa? Kalaulah kita ni daripada awal tak berjaya, kita takkan boleh Viva. Sama ada kita punya research kita tu tak menepati syarat, supervisor kita tak akan sains, ataupun ada berlaku plagiat, maka akan ada laporan kita tak above 30% kita tak akan boleh hantar. Jadi once bila dah Viva, maka jangan bimbang. Walaupun kita gementar waktu Viva akan dikomen, dikritik nanti apa keputusan minor correction ke major. Sebenarnya once Viva kita dah berjaya. Cuma untuk dapat surat senet dan graduation saja. Itu saja yang kita tunggu. Itu antara motivasi awal lah kalau siapa yang takut sangat Viva tu. Walaupun Viva memang takut dia gementar. Okay, baik. Okay, ada lagi siapa nak kongsi? Tak ada. Ataupun kalau tak nak waktu sekarang tak sempat ke apa, tak ada masalah. Nanti boleh je share dengan saya dalam PM je. Mana yang boleh saya bantu, insya-Allah kita sharekan lah, tak ada masalah. Sebab ada juga kita ni. Cuma saya nak share last sekali tadi pasal tajaan juga, selain daripada tajaan-tajaan yang telah kita kongsikan sebagai cadangan, dia sebenarnya ada satu lagi. Kita cuba cari kenalan kita yang dah jadi lama kat pensyarah, dah 5 tahun dan ke atas dia pensyarah universiti, ataupun kita masuk ke grup-grup doktorat. Grup-grup doktorat biasanya kalau mereka dapat grant, mereka memerlukan RA. GRA, Grant Research Assistant. Dia bukan sekadar RA, dia Grant Research Assistant. Jadi di situlah kita boleh dapat manfaat. Kalau contoh di UiTM untuk yang terbaru 2022, kalau GRA PhD, dia tengah sambung PhD dan dia ambil grant GRA daripada tim research tadi tu, maka sebulan dia akan dibayar 2,500. Banyak tu. Sebulan 2,500 selama berapa tahun dia punya kontrak tadi tu. Okey, baik. Kalau fully research dia tak ada nombor lah CGPA, dia hanya ada kita panggil lulus dia punya berjaya lah. Ya betul. Kalau orang yang akademik, fully research nilai dia lebih tinggi daripada coursework research, coursework master. Sijil orang awam tengok sama je, dia master. Siapa yang buat fully research adalah kalau dari sudut akademik research dia adalah lebih tinggi. Sebabkan itulah sebab standard universiti ini adalah walaupun dia ada proses pembelajaran kelas, tetapi tetap dia kena hasilkan artikel-artikel. Jadi kalau siapa yang ada kemahiran fully research, penguasaan yang kuat, dia akan menjadi kita panggil ayam tambatan ataupun kita panggil potensi untuk nak bantu fakulti dan universiti tadi itulah. Itu kena jelas walaupun kita panggil dia master, PhD mungkin dia ada CGPA, itu secara akademik asas dia. Untuk secara researcher adalah kita panggil ni. Itu tak pasti. Itu saya tak pasti. Itu try tanya siapa yang kemukakan tawaran tadi tu ataupun pihak yang berkaitan. Mungkin di sana dia ada jawapan dia lah. Okay, yang lain ada lagi? Kalau tak ada, nanti kalau ada nak kongsi tentang template tadi tu untuk nak dibuat bincang, bukan sekadar saya komen lah, tapi nak buat dibincang bersama, nanti boleh PM pada saya saja, insyaAllah. Nanti sekadar itu sajalah untuk hari ni, dah 1:10. Jadi masing-masing boleh rehat, kemudian nanti teruskan kalau ada motivasi, kalau ada semangat nak sama belajar, susun balik planning kita, survival hidup, kewangan kita dan juga komitmen kita, serta pastikan ada kita punya draft-draft awal supaya kita tak terlewat. Macam saya sebut tadi tu, sebenarnya antara cabarannya banyak. Ada orang dah 3 semester pun dia punya research proposal pun tak lepas. Tu kita panggil ada ujian masing-masing lah. Jadi kita cuba usahakan kalau boleh SEM 1 kita daftar, SEM 1 dapat kita selesaikan research proposal. Jangan takut, kita daftar tiba-tiba nak research defense proposal, yang kali pertama masuk je.
gagal kali pertama, is okay, pengalaman. Jadi kita boleh bawa kepada defense proposal tarikh yang kedua pada semester pertama supaya kita lebih confident. Yang penting kita cubakan semester pertama tu dapat selesai research proposal. Okay. Terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan memberikan kita semua kejayaan. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut ini dalam kita sambung belajar, penyelidikan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada siapa nak buka